Beberapa jam saja lagi Presiden Obama akan mengangkat sumpah dan dijangkakan antara 1.5 hingga mungkin lebih 2 juta orang akan berada di Washington untuk menyaksikan perkara itu. Tetapi Profesor Madya Dr. Azmi, apakah harapan dalam ucapan Barack Obama itu? Itu kenyataan polisi yang pertama daripada Obama secara rasmi. Saya ada dua harapan. Pertama sekali adalah bahawa beliau akan lebih terbuka kepada sistem antarabangsa yang sedia ada, dan aktiviti unilateral yang telah pun diambil oleh Bush akan menjadi sesuatu yang dulu tidak akan dilakukan lagi, di mana dialog dan inclusiveness dan penghormatan kepada badan-badan seperti PBB akan timbul semula. Itu pertama. Harapan saya kedua adalah bahawa Amerika akan mengambil peranannya sebagai leader dalam bidang alam sekitar. Misalnya Kyoto Protocol dan climate change, di mana mereka adalah peluters yang paling besar di dunia sekarang. Mereka patut mengambil tanggungjawab sebagai peluters yang paling besar di dunia, bukan sahaja di peringkat nasional tetapi di peringkat antarabangsa juga. Ini adalah dua harapan saya lah. Datuk Sri? Saya berharap bahawa dia mengambil pendekatan yang lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih novel lah dari segi menangani masalah di Timur Tengah khususnya, dan masalah yang dihadapi oleh orang-orang Palestin. Kerana saya rasa itu satu perkara yang ingin didengari oleh rakyat ataupun ramai orang di seluruh dunia. Kedua adalah saya harapkan dia kikislah bagaimana dia nak kikiskan imej Amerika sebagai seorang yang pembuli dan sebagai yang orang rakus dari segi menggunakan kuasa dia. Ini telah dibayangkan oleh beliau dengan mengatakan bahawa dia akan membuat pendekatan yang baru. Tetapi orang juga ingin mendengar apa dia pendekatan itu, dan ini akan mungkin memberi harapan dan kepercayaan yang lebih kepada dia apabila dia terus mengangkat sumpah, selepas dia mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat. Profesor Madya Dr. Azmi, bagaimana kita di sebelah sini, katalah kita optimis dan Barack Obama akan melakukan perubahan, tentunya negara-negara lain juga perlu melihat ke arah ini dan cuba berjumpa dengan Obama di tengah jalan, bukannya hanya menunggu polisi itu bertukar. Jadi apa yang negara seperti Malaysia, rantau Asia dan negara membangun boleh lakukan dari segi polisi untuk memastikan bila itu berlaku, kita boleh lebih melingkarkan perubahan itu dengan cepat? Seperti mana yang dikatakan Kamaru, kita mestilah sanggup untuk berjumpa dia halfway, di mana kita mesti membuka avenues untuk dialog dan membuka avenues untuk perbincangan, di mana kita tidak akan mengambil satu stance yang agresif atau defensif, di mana kita boleh bekerja sama. Tapi saya rasa kebanyakan negara memang bersedia untuk melakukan. Saya bagi satu contoh, pandangan Amerika tentang Islam tu kadang-kadang agak bertentangan dengan apa yang Islam itu sebenarnya. Kan kebanyakan pandangan itu dibuat hasil stereotip mereka terhadap Islam yang diwakili oleh Timur Tengah. Tetapi majoriti penduduk ataupun yang lebih ramai penduduk Islam tinggal di Asia daripada hanya di kawasan Timur Tengah. Dan mungkin negara di sebelah rantau Asia Tenggara dan Asia sebelah sini boleh memberikan pelambangan Islam yang lebih progresif dan lebih tepat berbanding dengan stereotip yang ada sebelum ini. Mungkin itu satu caranya. Saya harap Indonesia akan mengambil peranan yang besar di sini, sebab Obama dengan Indonesia ada mempunyai hubungan sejarahnya, dan di Indonesia lah kita dapati di mana perbincangan tentang Islam adalah sangat progresif jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia sendiri. Mereka lebih forward thinking daripada negara-negara Islam yang lain, dan mungkin ini adalah satu cara di mana Obama dan Amerika Syarikat boleh melihat satu lagi wajah agama itu. Saya kalau dapat mungkin ini sebagai harapan saya lah, global problem harusnya diselesai oleh orang keseluruhan dunia. Banyak ilmu, banyak memory, banyak knowledge yang ada di tempat yang lain atau di seluruh dunia yang harus digandeng. Maknanya kalau Majlis Keselamatan PBB itu bukan hanya 5 kuasa vetonya, dan kalau ekonomi pula bukan G8 saja, mungkin lebih daripada itu, 20 dan sebagainya. Tetapi dari segi isu keselamatan dan dunia, tentunya pandangan perubahan pendekatan daripada Amerika terhadap Rusia dan China itu merupakan dua aspek penting untuk menuju ke arah kemanan ataupun sebaliknya pada pandangan Datuk Seri. Saya setujulah tentang perkara itu. Dia harus engage lah kedua-duanya agar membawa mereka menyumbang kepada keamanan dan kestabilan ke seluruh dunia, bukan hanya memandang dari segi
homeland security dia, keselamatan Amerika dia. Kita mesti pandang secara global keperluan itu. Dan ini memerlukan global participation. I mean, dari segi pemikirannya, dari segi ideasnya, dari segi penglibatannya secara global. And then dia akan menjadi seorang pemimpin dunia. Tapi kita masih mendengar tentang Korea dan potensi konflik India-Pakistan. Perkara ini adalah persepsi, mainan persepsi. Kalau macam Israel, kita tahu dia ada, dulu saya ingat lagi 25 nuclear warhead, sekarang sudah lebih. Tetapi tidak ada orang yang tahu. Dan dia tidak dipandang sebagai orang rogue state. Tetapi Korea, Pakistan mungkin, tapi Korea entah ya atau tidak, tetapi sudah dinamakan sebagai satu. Jadi ini dia mesti betulkanlah persepsi ini di kalangan khususnya rakyat dia, ahli-ahli Kongres Senat dia dan sekutu-sekutu dia. Kita pun mesti ada pakar-pakar membincangkan tentang hak asasi manusia, keadilan dalam undang-undang perdagangan, tarif dan sebagainya untuk kita memaksimalkan. Ya, dan terutama sekali sekarang dengan masalah ekonomi, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah tiba-tiba dia practicing protectionist measures. Jadi sekarang mereka tidak berhak lagi untuk memberitahu negara-negara kecil bahawa negara-negara kecil ini tidak boleh mengadakan polisi-polisi memperlindungkan industri mereka sendiri, sebab mereka sekarang membuat demikian. Jadi dari segi ekonomi itu saya rasa mungkin mereka tidak bolehlah seangkuh dahulu. Betul. Sama ada betul atau tidak apa yang kita bincangkan ni, kita sama-sama saksikan dan dengar apakah ucap pertama Presiden Barack Obama nanti. Terima kasih kepada kedua-dua tamu saya pada malam ini, Lieutenant General Besar Datuk Seri Zaini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Azmi. Terima kasih kepada anda kerana telah menonton.